Untuk video matematik tahun 4 kali ini, kita akan sambung tajuk panjang dan boleh rujuk buku teks muka surat 175. Baiklah, kita tengok dulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungannya ialah 5.1 panjang dan standard pembelajarannya ialah 5.1.2 menyatakan perkaitan melibatkan unit ukuran panjang milimeter dan sentimeter serta meter dan kilometer. Pada video yang lalu, kita dah tengok perkaitan antara milimeter dan sentimeter. Pada kali ini, kita akan memberi fokus kepada perkaitan antara unit meter dan kilometer. Mari kita tengok perkaitan antara kilometer dan meter. Ini ialah gambar sebuah tasik dan itu merupakan Haziq. Haziq ingin berjoging mengelilingi tasik tersebut. Diberi bahawa jarak satu pusingan tasik tersebut ialah 250 meter. Haziq telah berjoging sebanyak 4 pusingan. Jadi berapakah jumlah jarak yang telah dilalui oleh Haziq? Mari kita kira. Satu pusingan ialah 250 meter. Jadi darabkan dengan 4 untuk mendapatkan jumlah jarak pusingan yang telah dilalui oleh Haziq. Jadi sifar darab 4 adalah sifar dan 5 darab 4 bersamaan dengan 20. Kita akan tuliskan sifar pada bahagian bawah dan 2 akan diletakkan pada atas 2 untuk pengumpulan semula. Dan 2 darab 4 bersamaan dengan 8 tambah dengan 2 akan dapat 10. Jadi jumlah jarak bagi 4 pusingan larian mengelilingi kolam ialah 1000 meter. Jadi untuk makluman semua, 1000 meter ini adalah bersamaan dengan 1 kilometer. Okey, cikgu akan tunjukkan rajah penukaran unit panjang melibatkan kilometer dan meter. Seperti yang kita tahu, kilometer diwakili oleh simbol km manakala meter diwakili oleh simbol m. Untuk menukarkan kilometer ke meter, kita akan darabkan dengan 1000, manakala meter ke kilometer akan dibahagi dengan 1000. Jadi, nombor bertuah kat sini ialah 1000 kerana 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Tanpa membuang masa, mari kita tengok contoh yang pertama. 2 kilometer bersamaan dengan berapa meter? Jadi kita rujuk balik rajah penukaran unit. Untuk menukarkan kilometer ke meter, kita akan darabkan dengan 1000. Untuk penukaran unit melibatkan kilometer dan meter, cikgu akan tunjukkan 2 kaedah iaitu dengan cara pengiraan dan menggunakan kotak tukar unit. Kita tengok dahulu kaedah yang pertama iaitu dengan cara pengiraan. Jadi, 2 kilometer kita akan darabkan dengan 1000. 2 darab 1000 bersamaan dengan 2000 meter. Atau menggunakan kaedah kotak tukar unit. Jadi, kita akan tuliskan unit iaitu km mewakili kilometer dan m mewakili meter. Okey, pada bahagian kotak meter, diingatkan bahawa hanya boleh tulis satu nombor sahaja pada setiap kotak. Disebabkan soalan nak tukarkan 2 km ke meter, tulis 2 pada kotak kilometer. Seterusnya, isikan sifar pada setiap kotak bagi unit meter. Jadi, jawapan yang kita dapat ialah 2000 meter. Jadi, samalah jawapan bagi kedua-dua kaedah iaitu 2 km bersamaan dengan 2000 meter. Mari kita tengok contoh yang berikutnya, iaitu 7 km 634 meter bersamaan dengan berapa meter? Memandangkan jawapan nak dalam unit meter, jadi kita hanya tukarkan unit kilometer sahaja iaitu 7 km ini. Jadi untuk menukarkan kilometer ke meter, kita akan darabkan dengan 1000. Kita tengok dahulu kaedah yang pertama. 7 km darab dengan 1000, kita akan dapat 7000 meter. Jadi jangan lupa tambahkan dengan 634 meter. Tambahkan seperti biasa, iaitu sifar tambah 4 ialah 4, sifar tambah 3 bersamaan dengan 3, sifar tambah 6 bersamaan 6 dan 7 tambah sifar bersamaan dengan 7. Jangan lupa untuk tulis unit iaitu meter. So, jawapan yang kita dapat ialah 7634 meter. Okey, cara yang kedua iaitu kotak tukar unit. Tulis dahulu macam biasa unitnya iaitu km dan m. Dan ingat bahawa satu nombor sahaja yang boleh ditulis pada setiap kotak dalam unit meter.
Jadi untuk jawapan ini, kita akan tulis 634 meter daripada belakang. Okey, kita mulakan dengan 4, diikuti 3, kemudian 6. Barulah kita tulis 7 pada kotak kilometer. Jadi jawapan yang kita dapat ialah sama dengan kaedah yang pertama, iaitu 7,634 meter. Mari kita teruskan dengan contoh yang ketiga, iaitu 29,000 meter bersamaan dengan berapa kilometer. Jadi ingat tak cara nak tukarkan meter ke kilometer? Jom kita rujuk rajah penukaran unit. Untuk menukarkan meter ke kilometer, kita akan bahagi dengan 1000. Okey, kita tengok kaedah yang pertama, iaitu cara pengiraan 29,000 meter bahagi dengan 1000. Okey, soalan ni mudah je sebab kita boleh gunakan teknik potong-potong sifar dia. Jadi kita akan potongkan 1, 2, 3. Masing-masing kita telah potongkan sebanyak 3 sifar lah kan. Jadi jawapan kita ialah 29 kilometer. Atau menggunakan kaedah yang kedua, iaitu kotak tukar unit. Tulis dahulu unitnya. Dan ingat ya, pada kotak-kotak meter tu tulis satu nombor je. Jadi untuk penukaran unit meter ke kilometer, kita akan tuliskan daripada kanan ke kiri ataupun daripada belakang ke depan. Okey, caranya begini. Kan soalan kita 29,000 meter, jadi kita akan tulis 29,000 ni daripada belakang dahulu, dimulai dengan sifar, 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 dan 29 tu kita akan tulis pada kotak kilometer seperti ini. Untuk penukaran unit meter ke kilometer, kita akan tambahkan titik perpuluhan di antara kilometer dan meter seperti ini. Jadi, jawapan yang kita perolehi ialah 29 kilometer. Kalau kita nak tulis 29.000 pun masih boleh diterima. Jadi sekali lagi kita tengok kedua-dua kaedah memberikan jawapan yang sama, iaitu 29,000 meter bersamaan dengan 29 kilometer. Mari kita tengok contoh yang terakhir, iaitu 19,660 meter bersamaan dengan berapa kilometer dan berapa meter. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita akan tukarkan meter ke kilometer secara bahagi 1000. Kita tengok dahulu cara yang pertama. Baiklah, 19,660 kita akan bahagikan dengan 1000. Cikgu akan tunjukkan teknik menggerakkan titik perpuluhan untuk menyelesaikan soalan ini. Jadi, letakkan titik perpuluhan pada bahagian belakang sekali nombor ini, seperti ini. Jadi, memandangkan dia dibahagi dengan 1000 dan 1000 mempunyai 3 sifar. Jadi, kita akan gerakkan titik perpuluhan ini sebanyak 3 kali daripada belakang ke depan ataupun daripada kanan ke kiri. Mari kita selesaikan soalan ini bersama-sama. Hitung bersama cikgu semasa menggerakkan titik perpuluhan tersebut. 1, 2, dan 3. Okey, 3 kali je tau. Jadi jawapan kita ialah 19.66 sifar. Jadi macam mana kita nak tahu yang mana satukah yang mewakili unit kilometer dan yang mana satukah yang mewakili unit meter? Okey, nombor yang hadir sebelum titik perpuluhan merupakan unit kilometer, manakala nombor yang hadir selepas titik perpuluhan itu adalah unit meter. Jadi kalau kat sini 19 itu hadir sebelum titik perpuluhan, maka itu ialah kilometer. Kita akan tulis sebagai 19 kilometer. Kalau selepas titik perpuluhan iaitu 66 sifar itu, kita akan tulis dia sebagai 660 meter. Jadi jawapan kita ialah 19 km 660 meter. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan kaedah yang kedua, iaitu kotak tukar unit untuk menyelesaikan soalan ini. Macam biasa, kita tulis unitnya seperti ini. Dan ingat, hanya tulis satu nombor sahaja pada setiap kotak pada bahagian unit meter ni. Baiklah, untuk penukaran unit meter ke kilometer, ingat kita akan tulis nombor tersebut daripada belakang ke hadapan ataupun daripada kanan ke kiri. Jadi untuk 19,660 meter ini, kita akan tulis dimulai dengan sifar,
6, 6 dan 19 tu kita tulis pada kotak kilometer. Seperti ini. Sama seperti contoh sebelumnya, kita perlu tulis titik perpuluhan di antara unit kilometer dan meter seperti ini. Bagi kaedah kotak tukar unit ini, kita lebih jelas untuk mengenal pasti yang mana satukah nombor yang akan ditulis dalam unit kilometer dan yang mana satukah nombor yang akan ditulis dalam unit meter berdasarkan warna kotak, atau kita boleh tengok juga nombor yang hadir sebelum dan selepas titik perpuluhan. Jadi, pada kotak kilometer ataupun kotak berwarna biru tu, kita boleh tengok nombor 19. Jadi kita akan tulis sebagai 19 km, dan satu lagi disebabkan dia hadir sebelum titik perpuluhan. Manakala nombor 660 ataupun 660 pada kotak meter itu yang berwarna kuning tu, kita akan tulis sebagai 660 meter. 660 meter ni juga kita boleh tengok dia ditulis selepas titik perpuluhan. So, jawapan akhir bagi kedua-dua kaedah adalah sama, iaitu 19,660 meter bersamaan dengan 19 km 660 meter. Jadi, boleh pilihlah mana-mana kaedah yang senang dan lebih difahami. Jadi, itu sajalah. Cikgu harap 4 contoh tadi memadai untuk memberi kefahaman yang baik dalam tajuk ini. Terima kasih. Jumpa lagi.